Sumpah laknat dilakukan seorang wanita berhubung dakwaan kes gangguan seksual membabitkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Johor semalam tidak akan mengganggu siasatan polis. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, tindakan itu adalah hak pengadu yang tidak menjejaskan siasatan secara adil dan saksama. Siasatan lagi. Kita masih dalam ada beberapa perkara yang perlu kita kemaskan lagi lah. Tindakan itu tak mengganggu siasatan polis tak? Tak ada, itu orang peribadi dia. Siasatan kita dah janji, siasatan kita akan terus adil dan saksama. Pada 17 Januari lalu, satu laporan polis dibuat pengadu namun dinafikan oleh adun berkenaan. Tak ada, itu orang peribadi dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati, pensyarah bagi Depan Bahasa Melayu Encik Fawis, nama diberi Nurbalkis binti Karunizam, pemegang angka giliran D202-111-01134. Tajuk pengucapan awam saya pada hari ini adalah gangguan seksual di Malaysia. Sebenarnya, kes gangguan di Malaysia ini tidak asing lagi bagi rakyat di Malaysia, tidak kira pangkai umur yang muda ataupun yang tua. Hal ini kerana itu, gangguan seksual ini juga semakin berleluasa dan lebih menyedihkan lagi apabila mangsa-mangsa gangguan seksual ini bukan sahaja terdiri daripada golongan dewasa, malah kanak-kanak yang masih mentah, yang masih tidak tahu lagi apa itu dunia, turut menjadi mangsa bahan seksual di Malaysia. Tambahan pula, gangguan seksual ini juga boleh berlaku melalui banyak jenis cara dan salah satunya di internet. Sebagai contohnya, menghantar gambar-gambar ataupun mesej yang berbau lucah di media sosial. Akibat daripada berleluasanya gangguan seksual ini, manusia mula menormalisasikan perbuatan terkutuk ini dengan mengatakan ianya adalah merupakan lumrah kehidupan apabila diganggu sedemikian rupa. Malangnya, tiada seorang pun manusia di muka bumi ini yang waras yang ingin meminta kepada sesuatu yang boleh mendatangkan trauma dan juga kesan yang buruk seumur hidup kepada mental dan juga fizikal seseorang. Sepanjang COVID-19 ini, pihak media juga tanpa gagal melaporkan kes-kes harian gangguan seksual yang kian meningkat terutamanya di Malaysia. Dan Malaysia pernah digemparkan dengan kes seorang bapa dan juga seorang atuk yang meliwat cucunya tanpa belas kasihan dan juga sungguh kejam. Pertama sekali, bagaimanakah seorang polis yang sepatutnya dipertanggungjawabkan untuk memelihara dan menjaga rakyat boleh memperlakukan perkara sedemikian kutuk kepada wanita tersebut? Yang kedua, adakah pegawai polis itu tidak mempunyai rasa malu dalam dirinya? Yang ketiga, tidakkah pegawai polis itu mempunyai rasa hormat kepada golongan wanita di luar sana? Jika benar pegawai polis tersebut bersalah, maka tindakan berat adalah yang sewajarnya dikenakan terhadap pegawai tersebut. Sebenarnya, apa yang lebih membimbangkan dan merisaukan ketika ini adalah perbuatan segelintir rakyat yang menyalahkan mangsa atau dikenali sebagai victim blaming. Yang pertama, mereka selalu menyalahkan pakaian seseorang wanita. Yang kedua, mereka akan mengatakan perbuatan seseorang itu telah mengundang pemangsa untuk melakukan gangguan seksual. Sebenarnya, perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat salah kerana tiada satu wanita di dunia ini patut dan sepatutnya dikenakan apa-apa gangguan seksual. Pakaian sering dipersalahkan dalam hal ini, sedangkan Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan juga agama. Adalah tidak sepatutnya sekiranya pakaian dipersalahkan kerana tidak semua agama mengarahkan pengikutnya untuk menutup aurat ataupun memakai tudung dan juga sebagainya. Oleh itu, para lelaki perlulah memelihara pandangannya dan juga nafsunya. Cara seseorang itu berpakaian tidak melambangkan seseorang itu meminta ataupun diminta untuk diganggu. Sebagai seorang manusia, menghormati antara satu sama lain merupakan nilai murni yang sepatutnya telah diterapkan dalam diri sejak kecil lagi. Perkara ini bukanlah untuk menidakkan kewajipan menutup aurat. Sesungguhnya, menutup aurat itu merupakan sebuah kewajipan bagi setiap umat Islam di muka bumi ini.
Namun, perkara ini tidak boleh dijadikan alasan mengapa seseorang itu diganggu sedangkan mengganggu secara seksual itu merupakan pilihan seseorang. Individu tersebut boleh sahaja mengabaikan dan menundukkan pandangannya dan bukannya mengambil tindakan untuk mengganggu secara seksual. Melalui Syah Farhani dan juga Azizan Morshidi menyatakan dalam artikel mereka pada 2017 bahawasanya antara faktor terjadinya gangguan seksual ini adalah disebabkan oleh personaliti dan juga pemakaian si mangsa yang menyebabkan keinginan seseorang lelaki itu membuat-buat terhadap mangsanya. Pemilikan kuasa yang boleh menjadi punca kepada gangguan seksual ini mengikut teori organisasi pula, struktur organisasi syarikat yang biasanya menempatkan lelaki dalam kedudukan yang lebih berautoriti daripada wanita menyebabkan mereka lebih cenderung untuk menyalahgunakan kuasa mereka untuk melakukan apa sahaja terhadap pekerja bawahannya, terutama kepada pekerja wanita mereka. Selain itu, kebebasan internet juga menyediakan bahan lucah turut menyumbang kepada gangguan seksual. Internet pada masa kini telah terbukti ianya amat mudah diakses oleh sebarang peringkat umur di negara ini. Ini boleh menyebabkan bahan lucah yang dilihat menjadi sebati dengan dirinya, seterusnya menganggap perkara itu sebagai perkara biasa lalu mengucapkan atau melakukan perbuatan itu tersebut kepada orang lain tanpa menyedari perbuatan tersebut merupakan gangguan seksual. Ibu bapa seharusnya memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak serta mengawal kegiatan mereka agar tidak terjebak dengan bahan-bahan tontonan yang tidak sesuai dengan umur mereka. Perbuatan menyalahkan mangsa juga perlu dihentikan kerana boleh menyebabkan mangsa berasa tidak yakin dengan diri sendiri. Kedua-dua isu ini sepatutnya diangkat tinggi kerana perbuatan gangguan seksual dan juga menyalahkan mangsa merupakan perbuatan yang amat tidak bermoral. Masyarakat kini yang sering menormalisasikan gangguan seksual ini juga tanpa sedar telah menyumbang kepada kes-kes gangguan seksual yang semakin bertambah dari hari ke hari. Portal rasmi Malaysia Health Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggariskan kesan gangguan seksual ini kepada mangsa. Antaranya adalah secara psikologi di mana kejadian yang terjadi boleh menjatuhkan motivasi si mangsa di mana contohnya mangsa tidak lagi bermotivasi dan berminat untuk melakukan sesuatu perkara termasuk dirinya sendiri. Mangsa juga cenderung untuk mendapat depresi yang di mana boleh membawa kepada kes bunuh diri. Yang seterusnya, dari segi emosi, mangsa berasa malu dengan masyarakat yang memandang serong kepada mereka kerana hanya masyarakat menganggap mereka sudah disentuh. Hal ini juga boleh menyumbang kepada mengapa si mangsa memilih untuk berdiam diri dan tidak membuat laporan tentang gangguan seksual yang dihadapinya. Sebagai masyarakat yang prihatin, nasib mangsa perlu dibela dan diberi perhatian serta memahami perspektif mereka sebagai mangsa gangguan seksual dengan tidak menyalahkan mangsa. Antara langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk membasmi kes gangguan seksual adalah dengan melaksanakan pendidikan seksual di Malaysia. Memandangkan kes gangguan seksual ini semakin tidak terkawal dan mangsanya tidak mengenal usia, adalah penting pendidikan seksual ini diajarkan kepada kanak-kanak untuk diberikan pendedahan awal. Walaupun pendidikan seksual ini dianggap sesuatu yang sangat-sangat sensitif oleh rakyat di Malaysia, namun kebaikannya tidak dapat disangkal lagi. Pendidikan seksual komprehensif atau dikenali sebagai Comprehensive Sexual Education perlu didedahkan kepada kanak-kanak agar mereka dapat membezakan di antara perlakuan yang betul ataupun yang salah. Malah pendidikan seksual ini mampu membendung masalah di masa hadapan, sebagai contohnya seks rambang. Laman sesawang Women's Centre of Change telah menerangkan tentang tindakan yang boleh diambil sekiranya berlaku gangguan seksual. Jika gangguan seksual ini berlaku di tempat kerja, perkara tersebut boleh diadukan kepada pihak majikan agar tindakan tersebut diambil dengan kadar yang segera. Sekiranya tiada sebarang tindakan yang diambil oleh majikan, mangsa sendiri boleh meminta pertolongan dari pihak luar, contohnya dengan membuat aduan kepada Jabatan Buruh di negeri masing-masing, membuat laporan polis dan berkemungkinan boleh menyaman pengganggu dan memfailkan saman sivil terhadap pelaku di bawah keadaan-keadaan tertentu.
Walaupun tiada undang-undang tertentu mengenai gangguan seksual ini, namun pihak polis boleh menangani situasi gangguan seksual ini melalui beberapa kanun lain. Sebagai contoh, Seksyen 354, serangan atau penggunaan pasukan jenayah dengan niat untuk mengganggu kesopanan. Seterusnya, Seksyen 377D, penghinaan kepada kesopanan, dan akhir sekali adalah Seksyen 509, perkataan atau gerak isyarat yang bertujuan untuk menghina kesederhanaan seseorang. Akhir kata, kepada seluruh rakyat Malaysia, adalah penting bagi semua lapisan masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan diri sendiri dan orang sekeliling kerana Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan agama. Diharapkan juga agar Malaysia dapat melaksanakan hukuman yang setimpal buat pelaku-pelaku gangguan seksual ini. Seterusnya, membendung masalah ini daripada terus membiak. Sekian daripada saya, Nur Balkis binti Khairul Nizam di 202 111 01134. Terima kasih.